Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai anak sekalian, mari kita belajar hari ini surat terbuka kepada Perdana Menteri. Mana tahu tahun ini anda diminta untuk menulis surat terbuka kepada Perdana Menteri memberikan cadangan-cadangan yang bernas kepada menteri, kepada negara. Ya. Tajuk kali ini adalah selamatkan diri dan selamatkan Palestin. Kita ambil isu semasa yang paling panas pada waktu sekarang ini. Ya. Okey, format dia macam ni. Kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia Putrajaya. Yang berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menulis surat ini dengan penuh kebimbangan dan harapan bahawa saudara dapat memberikan perhatian yang sewajarnya terhadap isu yang kini menjadi keutamaan umat Islam di seluruh dunia, iaitu konflik di Palestin. Sebagai seorang pemimpin besar yang telah banyak memberikan sumbangan pada masyarakat Malaysia dan masyarakat dunia, saya yakin bahawa saudara memiliki daya kepimpinan dan daya usaha untuk memberikan impak positif dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan ini. Dalam surat ini kita tulis, kita menggunakan perkataan saudara sebab dia memang daripada dulu lagi dia mempopularkan dirinya sebagai saudara. Jadi kalau dengan surat kepada Perdana Menteri lain, kalau tengok kepada penghormatan yang kita nak berikan kepada dia, kalau dia Datuk Seri, dia Tun, dia Tan Sri, dia Datuk, anda kena bagi penghormatan ikut dia punya rank yang telah diberikan kepadanya, ya. So kita tekankan kepada berkaitan dengan syariat aulawiyat, keutamaan yang kita nak tekankan supaya diberikan keutamaan tu kepada menyelamatkan umat Islam, ya, di negara sendiri dan di dunia. Ya, kalau kita fokus pada negara dunia, kita akan fokus juga kepada negara sendiri, ya. Jangan sampai kera di hutan disusukan anak di rumah mati kelaparan. Sekarang ni adalah isu itu dekat dengan hati masyarakat Malaysia. Okey, kita sambung. Saudara Anwar, kami sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama bersama-sama memohon kepada Yang Amat Berhormat agar menempatkan isu Palestin sebagai satu keutamaan dalam agenda luar negara kita. Kami menghargai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia sebelum ini dan kini kami berdoa agar usaha tersebut dapat ditingkatkan dengan tindakan yang lebih berkesan, ada impact, ada kesan, ya. Ya, mesti adalah efektif dan efisien, mesti cekap dan berkesan. Sebelum musuh datang, kita dah tahu dah dia datang dan macam mana tindakan dia. Sebab itu makna yang cekap dan berkesan. Cekap maknanya tepat pada masanya, berkesan makna benda tu apa yang kita buat tu terlaksana dengan baik. Menjadi, ya. Berikut adalah cadangan tindakan yang mungkin dapat diambil untuk memberikan sokongan lebih lanjut kepada rakyat Palestin. Kita bagikan contoh-contoh supaya senang pemimpin yang kita tulis surat itu dia bertindak mengikut perancangan kita. Kemudian dia akan bentukkan dia punya syura majlis syura dia, mesyuarat dia dengan ahli kabinet dia untuk menilai segala pendapat rakyat. Kalau semua rakyat Malaysia memberikan surat terbuka macam ini, ya, didahului oleh anda yang belajar SPM ini, maka nilai ini akan menjadi lebih berat, ya. Pasal banyak pendapat-pendapat yang perlu dipertimbangkan dan dia akan pilih pendapat mana yang lebih utama, yang lebih prioriti auliyat, ya, yang lebih aulia, syariah aulawiyat ataupun maqasid syar'i, mengikut maqasid, ya. Okey, kita sambung. Yang pertama adalah bantuan kemanusiaan. Yang pertama, bantuan kemanusiaan itu menyalurkan bantuan kemanusiaan secara langsung ke Palestin untuk membantu mangsa-mangsa konflik, termasuk makanan, perubatan dan peralatan seperti keperluan-keperluan harian, ya. Kita kumpulkan segalanya. Kalau kita tidak ada sumber itu, kita boleh ambil sumber pada 10 negara ASEAN, dapatkan bekal makanan, perubatan, tim-tim perubatan hantar. Kalau satu negara dalam negara ASEAN sahaja, 10 negara ASEAN ini menghantar satu tim perubatan, satu batalion ubat, maka kita ada 10 batalion ubat. Batalion ubat, ya. So, banyak tu, ya. Satu batalion ada boleh set up 3 atau 4 hospital Medan. So, kita boleh bawa hantar makanan, kita boleh bawa keperluan-keperluan harian terutama musim sejuk, pakaian dan seterusnya. Ini satu tim yang memberikan bantuan keselamatan. Kena organize, kena teratur, ya. Sebab kalau tidak teratur,
musuh yang lebih teratur, lebih tersusun, dia boleh mengalahkan kita, orang-orang yang baik-baik ini yang berterabur, yang tidak tersusun, yang tidak ada sistem. Kena ingat tu. Okay? Jadi kita bagi nasihat yang pertama sekali adalah bantuan kemanusiaan yang dihantar secara teratur. Yang ada satu grup yang fokus dipikir benda ni je sampai selesai, sampai menjadi dengan efektif dan efisien. Yang kedua adalah grup diplomasi dan pengaruh antarabangsa. Ya? Libatkan negara-negara lain melalui usaha diplomasi untuk meningkatkan tekanan antarabangsa terhadap pihak yang terlibat dalam konflik dengan matlamat mencapai perdamaian yang berkekalan. Ya, jadi, grup-grup diplomasi, menteri-menteri luar, semua 10 negara ASEAN bergabung, 57 negara-negara Islam bergabung dan memberikan tekanan-tekanan supaya konflik itu dapat diselesaikan, ceasefire, dan supaya perdamaian dapat berkekalan. Ya. So, grup-grup diplomasi ini, menteri-menteri luar mesti mempengaruhi antara satu sama lain supaya konflik ini tidak berlaku, ya. So, kita memang mengetahui bahawa Perdana Menteri kita yang kita sayangi ini adalah seorang yang pandai dalam mempengaruhi orang lain, influencer. Dia adalah seorang influencer, pidato yang hebat. Dia boleh mempengaruhi negara-negara lain supaya menyokong kita, menyokong tindakan kita, ya. Kita jangan buat seorang-seorang, buat dengan gabungan seluruh negara Islam, 57 negara, dan buat dengan seluruh negara ASEAN. 10 negara ASEAN dan negara Asia termasuk kuasa besar Rusia dan China dan Jepun pun boleh bantu kita, ya. Gunakan anda punya pemikiran dan anda punya mulut pengaruh tu untuk mempengaruhi orang lain supaya mencapai kedamaian. Kalau tak guna keistimewaan yang Allah beri itu, Allah akan tarik balik nikmat, ya. Nikmat itu Allah akan tarik balik, ya. Jika tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah beri, Allah akan tarik balik. Jadi gunakan sepenuhnya. Okey, yang ketiga adalah bantuan tentera, iaitu menyokong Palestin dengan menghantar tenaga tentera Malaysia sebagai pasukan pengaman dengan berkoordinasi dengan pertubuhan antarabangsa untuk memastikan tindakan ini berada dalam konteks undang-undang antarabangsa. Jadi kalau tentera, kalau satu puak yang disebutkan dia tidak boleh diluruskan dengan nasihat dan tidak boleh diluruskan dengan keamanan, dengan nasihat, dengan amaran, maka ia kena diluruskan oleh tentera. Dia kena diluruskan. Itu yang diajar oleh sunnah Nabi. Nabi pun sebab tu dia Nabi berperang juga, ya. Tapi dia berperang bukan di negeri dia. Kalau dia berperang di Madinah atau di Mekah, makanya peperangan itu akan merosakkan negeri dia. Jadi dia berperang dibawa ke Badar, berperang dibawa ke Uhud. Jadi dalam konteks moden ini, kalau betul-betul nak berperang, kalau masing-masing negara tu gentleman, Amerika dia gentle ataupun Israel dia gentle, dia tak bom bandar-bandar orang, kampung-kampung orang yang ada manusia itu. Kalau nak berang, jom kita pergi hantar 5 kapal, masing-masing seorang 5 kapal perang, pergi kat segitiga Bermuda. Kita berperang dekat segitiga Bermuda tu, dekat laut tu. Tak ada orang akan mati di situ, ya. Kalau kamu berani, bawa tentera kamu, bawa banyak pun dekat situ. Ataupun kamu berperang dekat padang pasir Sahara, nak letak bom atom ke, nak letak apa, nak tembak dengan apa-apa artileri, meriam ke, besar-besar ke, dekat situ pergi sana. Okey, hantar kau punya 10 batalion, satu division tentera Amerika lawan satu division tentera Rusia, perang dekat situ. Kalau siapa lagi nak challenge, kalau Britain nak challenge, 10 batalion Britain, tentera Britain darat, hantar lawan dengan Yaman punya tentera 10 batalion pergi padang pasir Sahara tu, pergi lawan. Itu caranya, undang-undang, ya. Kalau kita nak bagi negara pengaman, tentera Malaysia boleh hantar 1,000 satu batalion ke sana, ke Palestin. Kemudian negara-negara lain, 57 negara Islam. Kalau satu negara menghantar satu batalion, kita akan ada 57 batalion, ada 6 division akan boleh terbentuk di situ, ya. Kalau satu negara Islam boleh menghantar 57 negara Islam ni, campur 10 negara ASEAN, dia hantar 5 kapal saja dekat Yaman sana, dekat Laut Merah, maka akan penuh Laut Merah tu, ya. Kalau satu negara tu menghantar 5 saja jet pejuang, semua negara 57 negara Islam akan menggerunkan musuh-musuh, ya. Dan bersiap sedialah kamu dengan segala kekuatan, terdiri daripada segala-galanya sumber, tentera kata kebal kuda, ya, guna dengannya kamu menggerunkan musuh. Bila menggerun musuh, dia akan withdraw. Dia akan dengan sendirinya akan withdraw dan akan jadi keamanan. Itulah kita punya
cadangan kepada Perdana Menteri, ya. Kemudian yang kelimanya bantuan perubatan dan kesihatan. Ya, menghantar pasukan perubatan Malaysia untuk memberikan rawatan perubatan ke kawasan yang terjejas dan memastikan keperluan kesihatan rakyat Palestin dapat dipenuhi. Ini pernah kita hantar ke Bosnia, kita hantar ke Afghanistan, kita hantar ke Somalia, kita hantar ke Lebanon, kita hantar ke Kongo, tentera kita termasuk tentera tim-tim perubatan ni. Ini tidak ada masalah untuk itu. Kalau kita boleh hantar serentak ke Palestin, bukan ke Palestin dulu, pernah kita hantar ke Kongo, kita pernah hantar ke Somalia, kita pernah hantar ke Afghanistan, kita pernah hantar ke Lebanon, serentak. Batalion-batalion kita bergerak, 1,000 orang, 1,000 keluar, ada 4,000 sekali bergerak keluar. Dan negara kita masih lagi aman, tidak terjejas, tidak ada orang attack kita. Mengapa kita tak boleh hantar satu batalion sahaja ke Palestin? Ya, tim perubatan, tim tentera kita yang lengkap dengan tim-tim perubatan kita. Boleh bina hospital di sana, ya. Okey, penglibatan komuniti antarabangsa. Okey, menganjurkan dialog antarabangsa dan melibatkan masyarakat sivil dalam mencari penyelesaian damai bagi konflik ini. So, kalau kita nak sebagaimana yang dibuat oleh negara South Africa, dia telah saman negara Palestin, ya. Dia saman negara Israel. Kenapa? Sebab mereka melanggar undang-undang antarabangsa dan mereka kena lawan dekat mahkamah antarabangsa. So, ada orang yang lawan secara undang-undang, legal lawyer lawan dengan lawyer dia, diplomatik lawan dengan diplomatiknya, askar lawan dengan askar mereka, pelajar lawan dengan pelajar mereka, profesor-profesor pandai lawan dengan pemikiran-pemikiran mereka, orang-orang influencer, social media lawan social media mereka. Begitulah caranya kita bertindak secara sistematik. Ada tim yang perang, ada tim yang buat demonstrasi, ada tim yang diplomatik buat diplomatik, ada tim yang tulis surat bantahan, ada tim yang menggunakan undang-undang yang lawan. Jadi tim-tim ni fokus kepada tugas mereka masing-masing. Ada tim yang politik dilawan secara politik antarabangsa, ya. Pergi kat PBB, buat satu undang-undang atau resolusi ataupun saranan kepada PBB, mari kalau nak berperang, kita berperang secara sukan peperangan. Pergi kat segitiga Bermuda tu, hantar masing-masing siapa yang nak perang sekarang ni. Amerika lawan dengan Rusia. Okay, hantar 5 kapal itu. Jangan pergi serang negeri orang. Pergi kat segitiga Bermuda, pergi perang kat sana, hantar kapal anda. Kalau nak perang ikut darat, army dengan army, okay, katakan siapa nak berperang. Sekarang ni Israel nak berperang lawan dengan Yaman. Okey, pergi hantar dekat padang pasir Sahara, kita cadangkan mereka berperang di padang pasir Sahara, bukan pergi attack negeri orang. Kalau kalah situ, kalahlah. Kalau menang, menang. Ya, anda boleh kalau kalah, kalau anda menang, anda boleh lalu Laut Merah untuk hantar bekalan kapal-kapal kamu dekat situ. Kalau kalah, kamu kena terima kekalahan itu. Dah habis kat situ, perang dekat laut ataupun perang dekat padang pasir. Itu medan dia, bukan menyerang di negeri orang yang ada orang di situ, yang ada telah pembuat pembangunan, dah ada KLCC dekat situ, memang mati. Sebab tu Malaysia kena ada tentera laut yang kuat. Kalau nak perang, kita pergi tengah laut. Bukan pergi attack Kuala Lumpur ke Selangor ke. Itu kita dah buat pembangunan berhabis berbilion-bilion, bertrilion-trilion ringgit untuk membangunkan negara, untuk buat bangunan-bangunan yang besar. Habis lebur gitu saja dengan satu peluru. Perang dekat tengah laut. Okey. Saudara, kami yakin bahawa usaha dan ketekunan yang amat berhormat dalam membantu rakyat Palestin akan menjadi satu contoh dan inspirasi untuk negara-negara lain di seluruh dunia. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan kekuatan kepada saudara dalam usaha menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Terima kasih atas perhatian yang amat berhormat dan kami berdoa agar usaha ini mendapat keridaan Allah SWT. Sekian terima kasih, hormat, dan tuliskan nama anda, anak-anak sekalian, murid-murid sekalian, sebagai mewakili rakyat Malaysia. Kalau nama anda Muhammad tulis. Kalau nama anda Amir, tulis Amirul, tulis Amirul, dan mewakili rakyat Malaysia. Kalau semua orang tulis pada Perdana Menteri surat terbuka macam ni, nescaya dia akan memberikan tindakan sebab anda adalah nak ambil SPM dan anda 17 lebih, dan tahun depan anda boleh buat dah menjadi pengundi, dah menjadi pilihan raya, dan suara anda didengar. So, beginilah cara terhormat untuk memberi nasihat kepada pemimpin, ya, secara baik, ya.
kita buat secara baik, secara teratur, secara terhormat. Kita menghormati keluaran undang-undang, kita menghormati pemimpin dan negara kita. Semoga mereka mengambil pandangan kita dan bertindak dengan berani sebagaimana beraninya anda menulis surat kepada mereka. Sekian, semoga mendapat manfaat. Wabillahi taufik, kita akhiri dengan tasbih, kifarah dan surah wasi. Subhanakallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. اسر إن الإنسان في إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالصبر